Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita tengok soalan vektor, soalan nombor 3. Okey, saya tunjukkan cara nak solve daripada awal lah. Okey, pertama bila you dapat soalan, okey, mana-mana bentuk ratio dia bagi, transform dulu dalam bentuk equation. So, dia bagi AR to RC 4 to the 1, buat cross multiply. Okay, kita akan dapat AR itu adalah 4RC. Okay. And then lagi satu dia bagi BP to PA. BP to PA 1 to 2. So buat cross multiply dapat 2BP sama dengan PA. Okay. Right. Kemudian okay, soalan minta yang pertama RB. Okay, ingat guna konsep resultant, start dekat R, tamat dekat B. So sekarang dekat sini mesti letter yang sama. Okay, so bila tengok dekat diagram ni, okay, kita nak RB. So this one. So kita ada pilihan, kita ada option RA, AB or RC, CB. Okay. So memandangkan kita ada RA kat sini, information yang dia bagi, kita ada RC kat sini. So saya rasa dia punya darjah kesusahan nak cari tu sama saja. Okay. So saya rasa saya nak ambil RC, CB. Okay, so saya tak nak guna RA, AB. Kenapa? Okay, satu sebab saya ambil RC, CB sebab soalan dah bagi BC. Tadi soalan dah bagi ni BC. So kalau kita maksudnya kita nak dapat CB, kita negatifkan saja. So ingat, dalam vektor kita guna apa yang senang, jangan guna yang susah. So you better take RC, CB berbanding dengan RA, AB. Kenapa? Sebab AB tak ada. RA memang, RA dengan RC ni darjah kesusahan nak cari dia sama je. Okay? Cuma kalau kamu pilih AB, nak cari AB tu leceh. So lebih baik kamu pakai je yang ada. Kita dah ada BC, kita pakai sahaja BC. Untuk cari CB kita negatifkan saja. Okay, so CB dah tak ada masalah sebab dah ada dekat sini. Cuma negatifkan saja. Sekarang nak cari RC. Okay, nak cari RC, sebab itulah dia bagi ratio ni. Ada setiap yang dia bagi dalam soalan vektor mesti guna. Kalau tak guna, tak dapatlah jawapan. So, kita ada kamu boleh nampak kita ada A, kita ada R, kita ada C. Okay, AR 4 part. Ni AR 4 part. RC 1 part. Sekarang kita nak dapatkan RC. So RC tu berapa bahagian? Dia cuma satu bahagian. Okay, satu bahagian daripada 5 RC adalah satu bahagian daripada okay, CA ni. Sebab kita dah ada CA, kita pakai, dia bagi AC kan. Nanti kalau nak CA, negatifkan sajalah. Okay, disebabkan saya ambil RC, arrow saya ke kanan. So dekat bawah ni nanti kita ambil AC. So 1/5 AC. RC adalah 1/5 of AC. So 1/5 of AC. AC adalah 15A, 15 vektor A. So dapatlah 3 vektor A. Jadi maka bolehlah cari RB. So RB adalah RC. RC tadi kita dapat 3 vektor A. CB adalah kita tak ada CB tapi kita ada BC. Jadi untuk dapatkan CB, negatifkan sahaja. Negatif 6 vektor B. So dapat jawapan 3A minus 6B. Okay, itu untuk soalan yang pertama.
Okay, next soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Okay, dia tanya AP. Sama juga, ingat guna konsep resultant, start dekat A, tamat dekat P. Okey, nak cari AP, tengok balik. Okey, boleh nampak ni tadi kita dah pakai dah. Nampak ratio yang pertama kita dah pakai. Kita pakai untuk jawab soalan yang pertama. Okey, next kita nampak dia nak cari AP. Kat sini dah nampak ada PA. So sekarang kita pakai ratio yang kedua. Okey, di mana nak dapatkan AP, PA sama dengan 2 BP. Okey, PA sama dengan 2 BP. So kita kena cari dulu BP. Okey, kita dapatkan dulu BP. Alright, so daripada ratio yang dibagi ni, kita ada line. Okay, tengok gambar. Okay, mesti bila dia bagi ratio, maknanya dia one straight line. So, straight line ni BPA. Okay, so BPA. Saya kecilkan balik. Okay, kita ada A dekat sini, P, B. Okay, BP one part, PA two part. Okay, sekarang kita nak cari AP. So AP yang ni, AP tu sebenarnya adalah 2 bahagian. Okay, daripada, okay, memandangkan kita sudah ada AB. Kita tak ada AB, tapi kita boleh cari AB kan. Okay, so dia macam ni. Dekat sini kita ada option PB dengan AB. Kan? Ni, PB. PB yang ni. Tapi PB dengan lagi satu option AB. Warna apa? AB semua. AB lebih senang dicari. So AB semua sekali 2 plus 1 jadi 3. AP adalah 2 over 3. Sebab arrow saya ambil ke kanan, maka dia jadi AB kat sini. Okey, AB adalah AC plus CB. Di mana AC tadi adalah 15 vektor A. CB adalah tadi kita ada BC kan. Kita nak CB, kita negatifkan sahaja. Okey, dah ada dekat sini tadi CB. BC, so negatifkan saja. Dapat 15 vektor A minus 6 vektor B. So bolehlah untuk cari AP, kita bolehlah pakai AP adalah so kita tak perlu buat macam ni lagi dah, sebab kita boleh dapatkan jawapan melalui ini, melalui ratio tu saja. Jadi AP adalah 2 over 3 AB. Okay, di mana AB adalah dah cari tadi ni 15 vektor A minus 6 vektor B. So kita dapat kita akan dapat, kita solvekan dia, dapatlah 10 vektor A minus 4 vektor B. Okey, done untuk soalan A. Selesai. Okey. Okey, next kita pergi soalan yang kedua, soalan B. Okay. Next kita pergi pada soalan B. Okey, untuk B memang dia selalu tanya find the value of constant. Okey, dan dia akan bagi pada you two information. Okey. So, tips dia, apa yang ada tulis dulu. Okey. What you have, you write it first. So kita ada tadi RQ equals to M. Ini yang dia bagilah. RQ equals to MRB. Okay, dan pada soalan A, okay, saya dah tulis dah tadi. Kita dah dapat jawapan RB kita apa. Kita tulis saja 3A minus 6B.
tulis. Apa kita ada, tulis dulu. Dan kita akan dapat markah. Okay, next. So, kita sudah ada RQ. Okay, next kita ada second information. QP equals to NCP. So, check. Antara QP dengan CP. Okay, antara QP dengan CP, apa yang kita dah ada? Okay, antara QP dengan CP, kita boleh QP dengan CP. Alright, kita boleh cari CP. Kita boleh cari CP. Okay, cuba tengok diagram. CP kat sini. So, kita boleh dapatkan CP. Di mana kita boleh ambil CA, AP. Okay. Kita ada option untuk cari CP. Kita boleh buat CA, AP. Lagi satu CP adalah CB, BP. Okay, kenapa saya pilih CA, AP? Kenapa saya tak nak pilih yang ni? CB, BP. Sebab CA, nampak soalan dah bagi AC. Saya boleh dapatkan CA. Dan AP, saya dah ada pada soalan yang kedua. Tadi daripada soalan A2 tadi. Jadi saya nak guna sahaja. So ingat, vektor ni bila otak kita fikir, kita tengok apa yang dah kita ada, kita pakai je. Jangan buat benda yang tak ada. Okay, jadi saya boleh dapatkan CP. So saya kena cari dululah CP. Okay, so CP adalah CA plus AP. Di mana CA tadi adalah CA tadi dia bagi AC. So boleh dapatkan CA. So kita negatifkan sahaja. Negatif 15 vektor A campur dengan negatif 15 vektor A campur dengan AP. AP tadi 10 vektor A ni kita dah ada pada soalan A. 10 tak muat sekejap. 10 vektor A minus 4 vektor B. Finally kita akan dapatlah CP kita. You solvekan dia, you akan dapat negatif 5 vektor A minus 4 vektor B. Okay. Then so kita dah ada tu daripada information yang kita dapat tadi. Information yang dia bagi ada 2 tadi. Kita dah tulis apa yang kita ada. Okay, kita dah cari RB kita dah ada tadi daripada soalan A, kita masuk. Kemudian antara QP dengan CP, kita boleh cari CP, kita dah cari tadi. Okay, dan finally kita dapat macam ni. Okay, sampai step sini kita boleh pakai 2 cara untuk selesaikan, sama ada pakai konsep resultant ataupun konsep equal vector. Okay, macam mana nak pilih antara 2 ni, yang mana satu you nak pakai? Kalau you tengok vektor yang you ada ni, okay, dalam kes ni kita ada RQ dengan QP. Kalau dia 2 benda yang sama, contoh yang ni, yang pertama ni RQ, yang kedua ni pun dia bagi RQ. Okay, maka kita pakai konsep equal vector. Okay, kalau benda tu tak sama, macam ni RQ dengan QP tak sama kan, jadi kita pakai konsep resultant vector. Okay, nak pakai konsep resultant vector, okay, resultant maksudnya kita combine, kita dapat satu single vector. So ambil je RQ campur dengan, kita tengok alfabet yang sama kita adalah Q kan. Okay, ni nampak sini ada Q, sini ada Q. So kita boleh combine RQ campur QP, dia jadilah RP. Okay, kita pun masukkan saja RQ kita 3MA minus 6MB. QP kita okay, sebab dia ada negatif kat situ, kita tulis negatif terus lah. Negatif 5NA minus 4NB equals to RP. Okay, kita kena dapatkan dulu RP sebab RP tak ada. Okay, based on diagram. Okay, ni RP kat sini. Sini P ya. Okay, so RP kat sini.
So untuk cari RP ada dua option, sama ada ambil RA AP RAAP, ataupun option lagi satu boleh pilih RBBP. Okey, antara dua option ni yang mana yang lebih mudah? Saya rasa lebih baik pilih yang pertama ni berbanding dengan yang kedua ni. Okey, sebabnya RA sebab kita ada tadi ratio ni dia bagi ni. RA equals to 4RC. Itu satu sebab. Lagi satu BP tadi RAAP kan? Sorry. RAAP. RA ni kita boleh dapat daripada ratio yang dia bagi ni. Tadi kan dia bagi AR equals to 4RC tadi. Kita boleh dapat daripada sini. RA. Kemudian AP pun kita dah ada pada soalan yang pertama, A2. So lebih baiklah kita pakai yang ini berbanding dengan yang ni. So yang ni kita tak payah pakai, dia susah. Okey. Jadi untuk dapatkan RA, kita tengok bila dia AR equals to 4RC ni, bila ada alfabet yang sama kat situ, maknanya dia satu garisan lah. Kita ada A, R, C. So AR tadi 4 part, RC 1 part. Ratio dia dah bagi kan. Okey. Jadi kita nak dapatkan RA. Untuk dapat AR tadi, sekarang kita ada AR. Tak apa, nanti kita negatifkan saja. AR adalah 4 bahagian daripada jumlah semua sekali 5 bahagian, arrow saya ke kanan 5 bahagian semua sekali 4 plus 1, 5 of AC. AC apa AC? AC ni tadi soalan bagi 15A. Jadi saya akan dapatlah 4 kali 3, 12. AR adalah 12A. Tapi kita bukan nak AR, kita nak RA. So RA jadi negative 12 vector A. Okay, selesai. Sekarang AP pula. AP, dah dapat. AP ni dah ambil daripada soalan A2. Jawapan dah ada. Okay. So boleh dah cari RP. RA campur AP. RA kita negative 12 vector A. Okay. AP kita tadi apa tadi soalan 1? 10A 10A minus 4B. Finally dapatlah negative 2A minus 4B. Dapatlah RP. Tu dia. Okay, masukkan ni dalam ni. Panjang sikit lah. Okay. Okay, kita solve. Disebabkan saya dah tulis dah sebelah sini, saya nak combine punggung yang sama. Vektor A, punggung dia kita ada 3M tolak 5N. Vektor B, kepala punggung B, kita ada kepala dia negative 6MB. Negative 6M tolak 4N. Alamak, tak muat. Sama dengan RP. Patutnya kena tulislah RP ni benda ni, tapi tak muat lah pula. Okey, saya tulis bawah sikit. Okey, tulis lagi sekali panjang lah ni daripada sini. Saya tulis bawah ni lagi sekali. 3M tolak 5N vektor A campur negative 6M minus 4N vektor B equals to RP. RP negative 2 vektor A minus 4 vektor B. Okey, sekarang kita buat proses comparison. Punggung A dulu. 3M tolak 5N sama negatif 2. Punggung B negatif 6M minus 4N sama dengan negatif 4. Okay, dapat dua equation. Okay, memandangkan saya nampak kat sini ada negatif 6N, why not kita times 2 je yang ni. Dia jadi 6M tolak 10N sama dengan negatif 4. Yang ini
Sebab saya nampak positif 6M kat sini, saya jadikan dia sebagai subjek. Yang ni saya positifkan dulu, tukar tanda semua sekali. Sekarang 6M ni adalah ni, masuk dalam ni. So 6M sekarang adalah 10n minus 4, okay, plus 4n equals to 4. Okay, 10 campur 4, 14n sama dengan 8. 14n sama dengan 8. So n dapat 8/14. Bahagi dengan berapa? 2. 4/7. Dapat n. Bolehlah dapatkan m, ganti masuk dalam ni. 10 kali 4/7 tolak 4. So m akan dapat 2/7. Okay. So selesai. Panjang sikit.